sampai saya hari itu masa saya makan tu ngam-ngam hari Jumaat lah tu kan. Lepas tu saya pun macam dah give up lah kan. Saya kata macam ni pun susah, saya kata lebih baik mati je. Tu yang saya fikir kan. Nak pergi ke jabatan TBS tu nak lompat daripada atas juga. Daripada jabatan TBS tu? TBS tu yang nak pergi ke KTM tu kan. Saya nak lompat terjun pergi bawah. Tiba-tiba masa saya nak panjat tu, saya terdengar azan. Indahnya wasilah yang terbina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam rancangan Cahaya Fitrah. Dan rancangan ini dikendalikan oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Kita buat style secara podcast. Saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, merupakan Perkim Cawangan Datuk Keramat. Baik, dan kita menjejaki, mengenali serta untuk kita berinteraksi dengan saudara-saudara baru kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita bersama dengan juga saudara baru, rupa macam Melayu, rasa Melayu lah ni kan. Okey, kita nak berkenalan dengan beliau, orang yang comel-comel, insya-Allah. Baik, jadi panggil apa sekarang ni? Daniel. Panggil Daniel. Mungkin kau boleh ceritakan sikit kot Daniel. Awal dulu daripada kecil, kemudian fasa kehidupan Daniel. Fasa kehidupan. Okey, nama asal saya adalah Casey Fernandez bin Alukas. Apa dia? Casey Fernandez. Casey Fernandez. Wah, bin Alukas sebelum memeluk Islam lah. Panggil apa tu? Dulu tu. Dulu orang panggil Casey. Okey, lepas tu selepas memeluk Islam saya telah menemukan nama sebagai Ahmad Daniel Al-Hafiz bin Alukas. Ahmad Daniel Al-Hafiz. Okey, Al-Hafiz tu kenapa sebut Al-Hafiz? Memang Al-Hafiz ke? Al-Hafiz ni saya dapat apa tu, orang kata kalau kita buat nama tu ibarat satu doa. Okey. Alhamdulillah Allah pemudahkan urusan saya, satu-satu permudahkan lisan saya juga. Alhamdulillah. Okey, kita cerita lepas Islam tu nanti dulu. Kita nak tengok teropong dulu tentang kehidupan Casey sebelum itulah. Okey, apa agama Casey? Dulu sebelum memeluk Islam saya beragama Kristian Katolik. Sekarang ni umur berapa? Sekarang ni 32. Alhamdulillah. Okey, tarikh tahun masuk Islam 2016. Okey, baik. So ceritakan daripada awal mula-mula sekolah ataupun sisi yang menarik lah yang boleh Casey ceritakan, kongsi pada kita. Alhamdulillah, dulu saya bersekolah orang kata daripada dekat Mekah sampai. Kat mana? Dekat Mekah. Sarawak. Okey. Lepas tu bangsa apa? Melanau. Okey. Lepas tu berhijrah ke Kuala Lumpur melanjutkan pengajian dekat Universiti Melaya. Tahun 2009 macam tu. 2009. Okey. 2009. Pengajian apa? Khusus Human Resource. Sumber manusia. Okey. Lepas tu masa tu kehidupan saya memang normal. Orang kata tak ada masalah pun daripada segi kewangan dan sebagainya. Pada satu tahap tu orang kata saya ni bukan baik sangat walaupun beragama Kristian, tapi orang kata tak beramal lah dengan tak beramal. Okey. Sembahyang tetap sembahyang, tapi orang kata masih minum arak dan sebagainya kan. Masa tu memang orang kata belajar pagi, minum arak petang. Minum arak petang kan. Maknanya peminum tegar ke, regular ke ataupun jarang-jarang? Peminum tegar lah. Tegar? Lepas tu bila satu hari itulah datangnya satu hidayah pada diri saya lah, di mana saya baru habis belajar kuliah, ikut kawan-kawan pergi ke kelab yang minum. Biasa pergi kelab? Biasalah. Di sebenarnya ni di dekat KL? Jalan Cakap, Jalan Alor, Movida. Berapa kali masa tu pergi ke kelab-kelab malam? Hampir setiap hari lah. Setiap hari? Jadi saya kata Daniel ni dari keluarga yang senang ke yang susah? Kira senang. Keluarga senang. Bila orang kata
tak ada masalah pun daripada segitu. Tapi hidayah tu datang diri masa saya balik daripada kelab tu. Malam lah, malam ni. Dah tertidur dekat sofa. Okey. Tiba-tiba saya tak sedar diri. Tiba-tiba tak sedar. Tak sedar diri. Ke serangan jantung. Tak tahu, tiba-tiba Mabuk lah ke tergantung. Tergantung. Lepas tu saya nampak macam orang kena bakar, kena pukul kat bawah. Sampai saya sendiri pun kena pukul. Mimpi lah masa tu. Tak tahulah, tapi macam real, Ustaz. Ya. Saya kena, orang kata kena gantung lah, kena pukul kan. Saya minta tolong dengan Jesus. Saya kata, saya minta ampun, minta maaf kan, saya tak buat lagi dosa-dosa ni kan. Tiba-tiba muncul satu cahaya tu kan. Muncul satu cahaya tu, dia sebut perkataan Allahu Akbar. Allah, dengar jelas kan? Dengar jelas cahaya tu. Okey. Bila dia sebut perkataan Allahu Akbar tu, baru saya, orang kata, tersedar. Saya kat hospital. Kau hospital. Tadi dekat rumah. Dekat rumah. Tiba-tiba tak tahu hospital. siapa yang bawa pergi hospital. Tak tahu. Mana mimpi tu rasanya lama ke sekejap? Lama. Mimpi. Saya dimaklumkan saya dekat hospital hampir 3 bulan. 3 bulan. Hampir 3 bulan. Apa jadi pada dia ni ketika itu? Doktor kata apa? Koma. Koma. Dalam keadaan koma. Sebab? Tak tahu. Doktor pun tak tahu. Tak tahu. Siapa yang bawa ke hospital? Saya dengan kawan-kawan. So lepas daripada terjaga, daripada koma, kemudian berapa hari kalau masuk hospital tadi? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Okey, kemudian 3 bulan, lepas 3 bulan terus pergi ke Masjid Jami. Bertemu dengan Ustaz Faizal dan mengucapkan kalimah syahadah. Apa terjadi sebelum dan semasa nak mengucapkan kalimah syahadah? Sebelum dan semasa, sebelum tu kan, sebelum dapat hidayah tu, dalam koma tu banyak mengubah saya lah. Sebab dalam koma tu menampakkan satu situasi yang sangat ngeri pada saya, Ustaz. Saya nampak orang kena pukul, orang kena bakar, kepala tak ada, tangan terpotong, sampai saya sendiri tergantung, Ustaz. Saya sendiri tergantung, kena pukul. Saya minta tolong, tak ada orang tolong saya. Tiba-tiba muncul satu cahaya tu, dia mengeluarkan, orang kata, perkataan Allahu Akbar. Dan dia ni Casey yakin sungguh lah Allah Akbar tu menandakan adalah Islam. Sebab saya dengar hanya orang Islam je sebut perkataan tu, tak. Orang yang bukan Islam dia tak sebut perkataan tu. Sebab saya dengar orang azan kan, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu yang saya jumpa Ustaz. Okey. Masuk Ustaz jumpa Ustaz Faizal. Kenapa ni Masjid Jami? Itu di masjid depan saya, Ustaz. Hospital tadi kat mana? Hospital mana? PPUM. Tapi masa saya tu kan, saya berjumpa dengan Ustaz Faizal dekat situ. Dekat situ lah. Terus bertuju ke Masjid Jami dan pada hari tu juga mengucapkan kalimah syahadah. Okey. Selepas daripada Islam, kita nak journey pula selepas daripada Islam tu, apa yang berlaku kepada nama macam mana pula masa tu? Masa tu saya tukar nama saya daripada Casey Fernandez kepada Ahmad Daniel Al-Hafiz. Sebab Ustaz bagi tahu saya kalau nak pilih nama ni kena nama baik-baik, sebab nama ni ibarat satu doa. Sebab itulah menjadi pilihan saya lah. Baik. Macam mana keluarga orang tahu tak masa tu? Keluarga tahu, tapi mereka tolak lah sebab disebabkan dah tahu masa tu. Dan masa graduate tu tahu. Bukan masa saya peluk Islam tu, masa graduate. Graduate tu masa bila? 2000, saya lupa lah. Mana berapa tahun daripada meluk Islam pada convocation tu? Tak lama tak. Sebab saya dah habis dah tengah praktikal. Dia selang berapa bulan tak silap saya. Bila graduate tu yang mereka tahulah, mereka marah lah juga kan. Sebab saya faham, sebab mereka pun kata dengan agama mereka kan. Tapi itulah dugaan, lepas tu memang ketara gila lah. Okey. Kita nak tahu. Sekarang ni dah nama Daniel lah kan. Apa yang terjadi kepada Daniel selepas masuk Islam tu? Adakah dengan lebih mudah ataupun diuji dengan selain daripada itu? Cuba cerita.
Lepas memeluk Islam tu, ujian saya lebih berat sebab saya jenis yang tak pernah meminta. Hidup pun orang kata dalam keadaan yang senang, tiba-tiba diuji dalam kesusahan tu, memang diuji lah. Bila saya dah di pulau, kawan pun tak nak, even kawan, orang kata kawan minum sama-sama kan, enjoy, mereka pun tak nak mengaku kawan sebab kita dah jadi kosong. Masa tu saya orang kata macam pelarian lah. IC tak ada, CG tak ada, semua tak ada. Okey. Orang kata selai baju, selai luar. Menarik ni. Casey dan sekarang Daniel. Banyak lagi kita nak dengar. Dengan tak ada IC, tidak ada baju, tidak ada apa, sebab apa jadi itu, nanti kita akan tengok dalam pusingan kedua. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung nanti dalam pusingan kedua dalam rancangan Cahaya Fitrah. InsyaAllah selepas ni kita akan bertemu. Saya itu sama susah. Sini gitu sana gitu makan tanya orang apa susah lah. Itu maya baik lah. Dia kira lah tolong kita lah. Itu sini maya sih kamu sebelah senang sekira. Kalau lah minggu maya susah. Subuh ikut. John Aisyah Makrik bisa kita. Lagi kita sendiri. Baiklah, nak semaya lebih ni macam aja ini kelas lah. Saya baca ini sekolah itu apa dasar tahu itu dulu cak hijaya mana belajar. So itu cuma makut. Dia bisa aja kita cara itu lagi banyak jihan banyak kita pelajaran kita. Itu bantu bagi kumpulkan tanah. Betul apa yang saya buat, minum air tandas. Baik. Air tandas tu saya minum nak dekat seminggu dah. Seminggu tak makan. Tak makan. Saya pun macam dah give up lah kan. Saya kata macam ni pun susah. Saya kata lebih baik mati je. Indahnya wasilah yang terbina. Baik, bertemu lagi dalam rancangan Cahaya Fitrah. Dan kita masuk dalam pusingan kedua. Tadi kita berkenalan dengan Casey, sekarang tukar jadi Ahmad Daniel Al-Hafiz. Alhamdulillah, selamat datang ke dunia Islam, saudara Daniel. Okey, tadi kita berakhir dengan Daniel ceritakan tentang cabaran lebih susah Allah uji selepas masuk Islam. Boleh cerita sambung sikit apa yang terjadi dalam perjalanan selepas masuk Islam tu? Berkaitan dengan IC dan dokumen semua tu kan, saya rasa benda ni sensitif. Saya tak dapat nak sampaikan lah. Kesusahan lepas Islam tu kan, bila tak ada dokumen tu, saya orang kata sebatang kara lah. Selai baju, selai Duit pun tak ada? Duit tak ada langsung. Kenapa? Sebelum ni ada duit ke tak ada? Ada Duit? Tiba-tiba tak ada duit. Kita faham lah. Sebab situasi yang saya tak boleh bagi tahu tu, memang orang kata saya tak boleh ceritakan sebab mungkin akan datang bagi efek pada saya lah, kesan pada saya. Tapi saya akan berkongsi tentang kesusahan saya. Masa saya tak ada dokumen tu, saya memang sangat sedih. Katakan saya berjalan daripada Masjid Jamik tu sampai ke TBS, jalan kaki Ustaz, dengan kata tanpa arah tu. TBS daripada Masjid Jamik. 1 hari setengah saya jalan. Tak makan, tak minum? Tak makan, tak minum. Otak saya betul-betul serabut. Saya macam tak tahu nak buat apa. Sampai je bangunan TBS tu, saya macam orang kata nak minta tolong dengan orang, segan. Sebab saya tak pernah orang kata minta pertolongan daripada orang kan, tak pernah hidup macam itu. Lepas tu apa yang saya buat, minum air tandas. Air paip? Air tandas tu saya minum nak dekat seminggu dah. Seminggu? Tak makan? Tak makan. Sampai satu tahap tu saya makan sisa makanan atas meja yang dekat TBS. Sampai sampai saya hari tu, masa saya makan tu ngam-ngam hari Jumaat dah start kan. Lepas tu saya pun macam dah give up lah kan. Saya kata
macam ni pun susah. Saya kata lebih baik mati. Itu yang saya fikir kan. Nak pergi ke jambatan TBS tu nak lompat daripada atas tu tak. Daripada jambatan TBS tu. TBS tu yang nak pergi ke KTM tu kan. Ah. Saya nak lompat terjun pergi Terjun. bawah. Tiba-tiba masa saya nak panjat tu saya terdengar azan. Azan solat Jumaat. Jumaat. Solat Okey. Jumaat. Masa kat situ juga terdetik dekat pemikiran saya. Lebih baik saya sembahyang dulu. Sembahyang dulu baru Sembahyang dulu, baru nak baru bunuh diri. diri. Nanti Oh. masuk surga juga saya kata. Masa tu Daniel dah tahulah sembahyang apa semua. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Sembahyang pun saya tak tahu. Tak belajar pula. Masa tu saya fikir sembahyang dulu kot. Lepas tu lompat baru tu kan masuk surga kot saya kata. So saya tak tahu ilmu apa-apa. Saya tak belajar lagi time tu kan. Okey. Lepas tu bila saya pergi sembahyang tu kan, kat situ saya tak beruduk. So tak tahu lah. So, kan? Masuk je main redah je. Masuk je masjid. Masuk Masjid apa tu situ? masjid yang tepi TBS tu. Okey. Saya tak ingat nama Ustaz. Masuk je tiba-tiba kat situ imam tu bagi khutbah bunuh diri tu tak diterima loh, masuk neraka. Tak jadi. Oh tu. Cancel. Terus cancel. Cancel. Allah, ini hidayah kali kedua sebenarnya. Cancel terus. Lepas tu tiba-tiba dekat masjid tu ada orang bagi makan. Lepas solat. Lepas solat Jumaat. dia bagi makan. Tu saya makan. Tak. Bila saya dah makan tu kan, barulah saya orang kata cari iktihar kan macam mana ni kan bagi macam mana nak orang kata nak hidup kan. So saya dah takut lah. Dah lah saya dah nampak benda tu. Lepas tu Benda apa? yang dapat hidayah tu orang kena bakar apa semua. Lepas tu tiba-tiba imam tu kata kalau bunuh diri masuk neraka. Itu tak jadi. Kita dah nampak benda tu. Lepas tu imam kata macam tu. Oh tak jadi. Okey. Itu yang saya cari ilham lah kan. Lepas tu saya kerja lah ada orang niaga. Tapi tu kan saya tanya ada orang nak minta kerja lah kan. Lepas tu mereka bagilah saya tolong mereka kan. Mereka bagi makanan. Dari makanan lah. Lepas tu adalah mereka bagi duit RM5, RM10 ikut berapa banyak. Masa tu Daniel duduk kat mana? Tidur tepi jalan. Tepi jalan lah. Tidur tepi jalannya. Tapi alhamdulillah Allah pemudahkan kan. Ada duit sikit kan. Saya pergi balik berjumpa dengan Ustaz Faizal tu. Okey. Ustaz Faizal tu yang refer saya ke Jawi. Oh. Baru Mana daripada masjid tadi ke TBS tu jalan kaki balik? tak dah ada duit dah. Dah Tak ada. ada apa tu. Saya Bebas. tren lah. Tren Tren lah. pergi ke Masjid Jami. Lepas tu jumpa Ustaz Faizal. Ustaz Faizal refer saya balik ke Jawi. Okay. Lepas tu dia suruh Jawi suruh saya isi form lah. Oh masa tu tak, sebelum tu tak daftar lagi. Daftar dah. Cuma dia suruh saya isi form untuk masuk Komplek Darul Hidayah. Bulan Raya. Lepas tu sementara tu mereka hantar saya ke pusat transit gelandangan dulu. Oh. Dekat Jalan Pahang Bulan Tanpa. Okey, Bulatan Pahang tu. Okey. Lepas tu saya kat situ lah duduk. Berapa lama tu? Lama juga lah. Lepas tu baru saya pergi ke Komplek Darul Hidayah. Belajar dekat sana lah. Alhamdulillah Allah pemudahkan urusan saya kat situ. Okey, alhamdulillah. So kita dah nampak banyak dan ada perubahan menunjukkan bahawa di sana Allah dah mula memberikan pertolongan. Sebenarnya Allah dah tolong dah. Hidayah dua kali saya nampak hidayah yang dia dapat, satu hidayah masuk Islam, yang kedua hidayah untuk menyelamatkan diri daripada bunuh diri. Jadi insya-Allah kita nak sambung lagi lepas ni dengan pusingan penutup. Sebelum tu kita akan berehat seketika dalam rancangan Cahaya Fitrah ni. InsyaAllah kita akan sambung pusingan ketiga selepas ni. Jangan ke mana-mana. Ini adalah sementara hasil yang buat untuk penginapan pelajar-pelajar penghuni kita. Saya berada di Asrama Darul Huda di Ampang Jaya. Kita sedang berusaha menambah katil di bilik-bilik
asrama Darul Huda ni bagi kemudahan mereka lah. Kita nak mereka hidup dengan selesa, menikmati kehidupan di sini sebagaimana orang lain di luar. Baik tuan-tuan, ini ruangan pertengahan. Kita terpaksa menyediakan tabir saja. Sebenarnya kita mahu buat partition dengan kos lebih kurang RM2,000 untuk buat partition dengan cantik, dengan baik. Jadi mereka lebih selesa dan selamat. Ini juga ruangan terbuka yang boleh dijadikan penginapan. Ada penghuni yang baru sampai, jadi kita nak buat sedikit partition di sini supaya keselesaan dan privasi mereka dapat duduk di sini lah. Jadi ini antara infrastruktur kemudahan-kemudahan asas yang kami mohon kepada tuan-tuan untuk kami beli, sediakan peralatan termasuk yang saya masuk dikatakan rosak, barang-barang yang di rumah ni dikatakan sudah usang dan perlu diganti baru, semuanya dengan kos dana yang agak banyak, yang kami anggarkan lebih kurang RM10,000 untuk menampung keseluruhan belanjaan di asrama Darul Huda. Orang yang hidup sentiasa senang, sentiasa selesa je, dia tak akan rasa nikmat kehidupan. Bila kita dah pegang agama Islam, peganglah dengan betul. Bantulah kami, golongan mu'alaf, bimbinglah kami. Indahnya wasilah yang terbina. Kembali dalam pusingan ketiga dalam rancangan Cahaya Fitrah. Baik. Dan perjalanan dia ni sangat menarik daripada mula kan, sebelum Islam sampailah kepada Islam. Sikit saya nak sambung tentang selepas tu masuk ke KDH selama setahun setengah kan. Betul lah kan? Okey. Dan bermulalah era kehidupan Ahmad Daniel yang sebenar seperti pada hari ini. Baik. Sikit Daniel, saya nak refresh flashback dalam balik dalam turning point Daniel ketika mana sebelum Islam tu seorang yang clubbing kan, orang yang adakah Daniel itu ketika rasa tak bersalah ataupun rasa itu biasa, dan bagaimana yang tadi tu Daniel merasakan ketika mana dia diseksa tu merupakan satu titik perubahan kepada diri Daniel. Sebelum memeluk Islam ni, memanglah saya orang kata orang jahiliah lah, budak-budak nakal. Suka clubbing, race kereta, betul orang kata enjoy lah. Sebab tak rasa bersalah, sebab kita rasa seronok kan, macam seronok yang luar biasa lah kan. Tiba-tiba dalam satu malam tu balik tu, biasa balik daripada minum tu biasa pening-pening je, tak ada bangun pagi pening-pening je, boleh je pergi kelas. Dia rasa tu memang dia akan menyebabkan pening kan? Pening. Kita umat Islam tak pernah minum. Pada satu hari tu saya balik je, saya tengok tiba-tiba saya tergantung. Mana tak sedar diri tu? Tak sedar diri, tergantung. Betul saya nampak benda yang ngeri. Orang kena bakar kan. Lepas tu saya nampak kepala tak ada, tangan terpotong dan sebagainya. Lepas tu saya sendiri pun kena pukul sambil tergantung. Saya cedera lah, sakit lah. Memang sakit. Kalau nak gambarannya sampai hari ni masih Daniel tengiang-ngiang perkara tu. Masih tengiang. Saya jatuh tangga itu lagi sakit Ustaz. Lagi sakit. Dia orang tu pukul saya. Masa dalam koma tu. Masa saya tergantung tu, orang yang pukul saya tu memang orang kata memang sakit lah. Saya minta tolong, tak ada orang pun tolong saya Ustaz. Malah saya nampak orang kena seksa, saya sendiri pun kena seksa sakit sampai tak ada orang tolong, sampai satu cahaya muncul, dia sebut perkataan Allahu Akbar. Saya terus tersedar dekat hospital. Masa dengar suara Allahu Akbar tu, terus dia tersedar. Lepas tu saya nampak saya kat hospital. Saya pun dah 3 bulan masa tu dekat hospital. Doktor yang maklumkan hampir 3 bulan. 2 bulan lebih. Lepas tu keluar hospital berapa lama? Keluar hospital Selepas seminggu tunggu pergi masjid Jami. Okey. Baik, saya nak ulas sikit lah sebagai penutup ni. Apa yang dia lalui adalah sebenarnya satu plot yang memang Allah yang rancang. Dan Daniel adalah insan pilihan Allah SWT.
di antara sekian manusia, dan saya nak sebut pada semua, jangan kita pandang rendah sesiapa pun, kerana boleh jadi orang yang kita pandang hina, pandang rendah, itulah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka seorang yang, maaf sebutlah, kaki pemabuk kan dulu kan, kaki pemabuk, minum, tiba-tiba dengan itu Allah berikan hidayah melalui mimpi. Dan Daniel, bayangkan Allah beri hidayah kepada Daniel 2 kali. Jarang berlaku dalam hidup seorang manusia beri hidayah tadi. Kemudian nak bunuh diri, hopeless, dalam keadaan kita ni tak ada pertolongan apa-apa, rasa dibiarkan, tapi Allah sebenarnya sedang menolong. Baik, ke dalam sebuah hadis kita sebut, dalam Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'a qarbi wa anna ma'al usri yusra. Ingat, berserta kejayaan itu ada kesabaran. Kita nak berjaya di hujung, kena sabar di tengah-tengah, dan kesulitan ada kesenangan, serta susah ada senang. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, wa anna ma'al usri yusra. Dalam susah tersusah ada senang. Di saat dia susah tu, Allah tidak mensia-siakan. Allah tidak membiarkan sebenarnya, walaupun dia merasakan itulah saat paling sempit, saat jatuh paling bawah, tiba-tiba Allah angkat Daniel pada satu tempat yang tinggi. Sebab mungkin saya rasakan, pandangan saya lah sebab Daniel mungkin sebelum daripada Islam tak pernah rasa hidup kesusahan, mungkin kan. Jadi Allah nak jadikan tu, baru nak rasa kesusahan, barulah datang dari kesenangan. Orang yang hidup senang sentiasa, Daniel, tuan-tuan sekalian, orang yang hidup sentiasa senang, sentiasa selesa, dia tak akan rasa nikmat kehidupan, melainkan adanya silih ganti antara kesenangan dan juga kesusahan. Jadi inilah yang dilalui oleh Daniel. Wrap up yang terakhir, Daniel, mungkin ada satu kata-kata yang boleh Daniel kongsikan kepada kita semua, pada saudara baru, mungkin pada umat Islam yang lain. Apa yang daripada kisah Daniel ini, apa yang Daniel boleh titipkan kepada kita? Yang saya kongsikan kepada para sahabat, kan, bila kita dah pegang agama Islam, peganglah dengan betul, peganglah, sebab itulah agama yang benar. Sebab Allah tak akan mengubah diri kita, melainkan kita mengubah diri kita sendiri, seperti yang dinyatakan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah saya menyeru pada masyarakat luar, bantulah kami, golongan mu'alaf, bimbinglah kami dengan cara yang benar. Janganlah memaki hamun kami sekiranya kami tidak pandai, tapi bimbinglah kami dan nasihatkan kami dengan cara yang betul. Alhamdulillah. Itulah luahan hati saudara kita, saudara Daniel, kepada umat Islam seluruhnya. Pandanglah, lihatlah kepada saudara baru, dan juga dengan saudara baru kita, bahawa hidayah tu walaupun milik Allah, tapi kita boleh usaha untuk dapatkan, walaupun itu adalah milik Allah SWT. Kerana betul disebut Allah tidak akan mengubah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi atas platform ni, di akhirnya saya ucap terima kasih kepada Daniel yang sudi berkongsi. Mudah-mudahan menjadi satu sinar keinsafan buat kita semua, dan juga pada rakan-rakan saudara baru. Ambillah iktibar dari pengajaran kisah Daniel. Tidak ada benda yang mustahil di sisi Allah SWT, kerana Allah sentiasa membimbing mereka yang nak bersama dengan agama Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itu. Terima kasih pada semua pendengar. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi dengan saudara-saudara kita yang lain dalam banyak siri kehidupan, warna-warna kehidupan yang boleh kita catatkan dalam kanvas kehidupan kita di dunia ini. Sekadar itu daripada saya Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengacara program Cahaya Fitrah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam rancangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah.